AI ni adalah satu teknologi yang mana ia akan bukan nak kata menggantikan sepenuhnya lah, tapi dia bakal memudahkan urusan seharian kita sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast Hartanah dan Anda, di mana kita akan membicarakan tentang hartanah dan juga undang-undang. Saya Isaac Ismail, host anda, dan hari ini saya tidak berkesorangan kerana ada tetamu undangan yang saya bawakan kepada anda dalam podcast ini. Dan ini merupakan episod yang kelima sebenarnya, Hartanah dan Anda bersiaran, menemui penonton-penonton di YouTube channel Hartanah dan Anda dan juga di platform-platform yang lain. Dan sebenarnya hari ini kita nak membincangkan topik yang agak menarik, kerana topik ini dah menjadi bualan hangat kepada masyarakat lah, khususnya warga yang kita panggil Gen Z lah, Gen Z, anak-anak muda kan, yang mungkin dalam lingkungan umur 20-an. So mereka dah pun menggunakan teknologi terkini ini, tetapi unfortunately ramai juga yang masih ketinggalan. Apa yang saya maksudkan di situ adalah berkaitan dengan teknologi artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. So itulah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan apa sebenarnya kaitan AI ini dengan hartanah? Itu yang agak menarik untuk kita bincangkan. Dan kalau saya nak berborak seorang-seorang pun tak seronok juga, kerana saya bukanlah orang yang pakar dalam bidang AI ni. Jadi saya bawakan sahabat saya, seorang yang berpengalaman dan juga pakar dalam bidang artificial intelligence, iaitu Coach Suhail. Okay, barulah kita keluarkan Coach Suhail di kamera. Okay, so apa khabar Coach? Baik-baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian Coach untuk bersama-sama dengan Hartanah dan Anda dalam podcast kali ini. Okay, kita nak sembang tentang AI Coach hari ini. So baru-baru ni kita dah pun menganjurkan sesi pengenalan AI kepada perunding-perunding hartanah di Hartanah dan Anda lah. Okey, kalau tak silap berapa lebih kurang dalam sebulan yang lepas kan. Betul. Dan dalam sesi pengenalan tersebut memang peserta-peserta semua dah nampak dah AI ni macam mana, dan mereka rasa teruja untuk belajar dengan lebih lanjut berkaitan dengan AI ni. Okey, jadi sebelum kita nak sembang berkaitan AI dan juga bidang hartanah ni, kita nak cerita dulu AI secara general lah. Secara general. Jadi apa yang boleh Coach takrifkan tentang artificial intelligence tu? Okey. Mula saya terima kasihlah kepada Hartanah Anda kan, jemput saya untuk berada di sini. Dan kesempatan ni untuk saya gunakanlah untuk manfaat ni, untuk kita faham lebih pada AI ni, kecerdasan buatan. Tapi untuk mengatakan saya pakar, saya tak sampai lagi lah sebenarnya kan. Saya sekadar lebih pakar daripada saya lah. Maknanya dari segi pengalaman dan pengetahuan mungkin ada sedikit, mungkin sebab saya menceburinya dalam tempoh yang lebih awal lah. Kan tahun 2019 lagi saya dah mula ikut. Sebelum COVID Sebelum COVID lagi. Kemudian ikut perkembangan zaman COVID adalah zaman yang memaksa, dia umpama memaksa masyarakat sedunia lah untuk lebih cepat kan. Banyak perkembangan teknologi berlaku zaman tu, kerana kita dah kurang interaksi secara fizikal waktu tu. Yalah, kalau saya masih ingat masa tu lah popularnya StreamYard, Zoom. Betul. YouTuber waktu tu lah. Ya, betul. Sebab masing-masing duduk terperuk kat rumah. Jadi macam saya sendiri pun, untuk makluman Coach lah kan, daripada awal PKP tu, saya ingat lagi 18 hari bulan April, 18 April ke 18 Mac, antara dua tarikh tu lah, saya duduk kat rumah tak tahu nak buat apa. Saya cakap dengan isteri saya kena buat sesuatu. Masa itulah saya mulakan saya punya perkongsian secara dalam talian melalui YouTube dan juga Facebook. So setiap hari Coach, setiap hari saya akan disiplin dengan diri sendiri pukul 10, lebih kurang pukul 9 lah, pukul 9, 10 macam tu, sampailah ke tengah hari
sementara tunggu rumah masak kat dapur tu kan, saya akan bercakap depan followers atau anda di Facebook. Dan saya ceritalah tentang hartanah, tentang undang-undang dan sebagainya. Sepanjang masa PKP tu coach. Setiap hari saya buat macam tu. Bagus. Jadi tu antara pengalaman lah macam tu. So berbalik. Itu yang hidup tu kan. Macam saya pun buat sembang petang. Saya punya sesi saya ada channel saya juga. Tapi lepas pada COVID kita dah sibuk ni kan. Jadi tak proaktif. Cuma saya nak cerita waktu tu saya bawakan seorang. Saya boleh mungkin namakan dia pakar, tapi dia pun kata saya bukan pakar juga kan. Sebab dunia AI ni dia sentiasa berkembang. Jadi kemungkinan untuk kita nak catch up tu agak maknanya kalau kita lambat sikit kan? Mungkin kita ketinggalan. Dia nak sebut kita sebagai pakar tu agak susah lah. Jadi sahabat yang saya panggil tu, kita bincang pasal AI waktu tu. Tapi zaman tu masih lagi orang tak apa perasan AI ni apa. Orang yang di dalam bidang tu saja yang akan berminat lah. Cuma bermula 2020 bila wujudnya ChatGPT, OpenAI. ChatGPT tahun 2020 2020. Sebenarnya dia dah ada sebelum tu. Cuma dia mula jadi popular bila dibuka secara umum. OpenAI dengan ChatGPT, dan ketika itu dalam tempoh 2 bulan saya dapat subscriber yang begitu ramai lah. Pengguna lah, waktu tu belum subscribe lagi. Pengguna. Dan itu pemula kepada orang cerita pasal AI dan mulalah orang cerita AI. Sedangkan AI itu dah mula lama kan, dah mula lama sejak sebelum tanpa kita sedar. Sampai kita sedar lah. Kalau dari segi istilah 1956 dah disebut. Jadi apa artificial intelligence ni? Kalau diterjemah dalam bahasa Melayu pun sebut kecerdasan buatan. Jadi bila sebut buatan, dia adalah untuk mirip kepada yang asli. Jadi apa flavor yang buatan kan, perisa. Jadi dia nak cuba samakan. Apa yang nak disamakan adalah kecerdasan manusia tu. Jadi nak disamakan, diwujudkan satu mesin, satu robot, satu sistem yang cuba menjadi mirip seperti mana manusia. Apa kebolehan manusia ni boleh buat, akan cuba dia buat. Jadi itu secara mudahnya lah untuk kita faham. Jadi AI itu dia adalah lebih kepada dia boleh berinteraksi, kita boleh berinteraksi dengan satu sistem ke satu program ke robot ke, yang kemudiannya dia dapat memberikan respon seperti mana manusia. Contoh yang paling mudah lah. Ini pun sebab COVID juga. Terima kasih kepada kau. Nak sebut terima kasih ke macam mana? Orang kata apa, hikmah di sebalik hikmah di sebalik kan? Hikmah di sebaliknya. Kedai kita pergi kedai mamak, kita makan. Sekarang robot hantar makanan. Betul. Suatu ketika dulu kat pelita Q Bistro tak terfikir kan. Dan kita susah nak menerima dulu. Sama juga dengan QR Pay kan. Orang tua pun akhirnya kena belajar buat QR. Jadi dia adalah satu transisi zaman yang ketika mana sekarang ni teknologi dah berkembang segalanya ke arah AI. Dan kalau kita tak bersama dengan perkembangan ni, kita akan dipaksa juga akhirnya bersama dengan tu. Okey. So dipendekkan cerita coach yang kita boleh rumuskan lah tentang AI ni. AI ni adalah satu teknologi yang mana ia akan bukan nak kata menggantikan sepenuhnya lah, tapi dia bakal memudahkan urusan seharian kita sebagai manusia. Dan dalam masa yang sama dia boleh menjadi satu alternatif lah. Satu alternatif untuk kita menjalankan kerja-kerja harian kita. Kalau dulu katalah sebagai contoh, saya sebagai peguam bila saya nak buat surat, nak buat agreement, kadang-kadang bila kita ada email kita nak kena reply dan sebagainya kan. Sejak saya belajar tentang AI ni daripada coach kan, saya rasa AI ni memang sangat-sangat memudahkan urusan saya. Kalau dulu coach contoh macam kita terima satu surat daripada lawyer di other side lah kan. So dalam surat tu mungkin dia minta dokumen sekian-sekian, ada komen-komen yang diberikan melalui dokumen, mungkin agreement yang kita dah draft kan. So kita nak kena reply balik, kita nak kena pastikan apa yang kita draft tu dan apa yang dia komen tu selari dengan kehendak klien dan sebagainya kan. Bila dah ada AI ni coach, memang senang. Senang hidup. Sebab apa? Kita boleh attachkan dokumen tu kepada sistem AI tu sendiri. Macam saya biasa guna ChatGPT lah kan. Sebenarnya banyak lagi kalau kita cerita pasal AI ni, ada platform Gemini lah, ada platform Copilot lah, macam-macam lah. Tapi yang popular dan yang saya rasa mudah untuk saya gunakan adalah ChatGPT. Jadi bila kita attachkan dokumen tu, kita minta dia yang bantu.
Okay, salient features of the agreement apa? Kan? Lepas tu daripada situ apa sebenarnya hak penjual sebagai contoh kan, kalau kita mewakili penjual. Apa hak penjual yang dinyatakan dalam agreement ni kan? Okay. So kita minta dia yang bagi cadangan kepada kita. Tapi itulah maknanya bila cerita pasal AI ni, kita kena faham AI ni adalah kecerdasan buatan yang mana macam coach beritahu tadi, ia secara tak langsung sebenarnya dia gunakan kecerdasan yang berasal daripada manusia juga kan. So dia kalau ikutkan dia punya pengumpulan data apa-apa yang ada dalam internet dan sebagainya, semua tu dia kumpulkan, maknanya semua tu dia absorb masuk dalam otak dia, betul lah kan? Ya, betul. Dia macam ada satu otak yang besar macam kita panggil benda tu macam server lah kot satu otak yang besar, dia akan absorb semua maklumat-maklumat yang ada, dan bila kita minta dia akan keluarkan semua sekali. Jadi bila keluarkan semua sekali tu yang perlunya kita sebagai manusia untuk kita check and balance kat situ. Kita kena pastikan yang benda tu ialah selari dengan apa yang kehendak kita sebagai peguam dan juga kehendak klien kita lah kan. Justru tak boleh lah nak terima bulat-bulat kan. Sebagai cadangan dia boleh mencadangkan, tapi kita tak boleh terima bulat-bulat lah kan. Okey. Jadi daripada apa yang coach beritahu tadi, saya tertarik dengan sejarah AI itu sendiri. Maknanya daripada tahun 50-an dah ada kan, dan mungkin coach boleh cerita tentang perkembangan teknologi AI di Malaysia itu sendiri. Kalau kita cerita dekat dunia ni memang mungkin lah kan, kita nak kata baru dalam industri AI ni tak betul juga, mungkin dah lama, tapi mungkin kita baru didedahkan lah kan. Jadi dekat Malaysia sendiri perkembangan teknologi AI ni macam mana coach sekarang ni? Kalau ikutkan secara khusus saya tak mendalami lah atau mengikuti perkembangan tu. Cuma kita boleh lihat AI yang kita dah sedia guna tu dah ada dah pun. Macam contoh kalau pengguna Apple, dia ada Siri itu pun salah satu daripada cabang AI lah. Jadi yang dipanggil sebagai machine learning, yang di dalam tu dia ada kebolehan untuk menjawab apa yang kita perlukan kan, soalan-soalan, tapi dia dalam tahap yang belum deep learning, dia belum masuk bawah lebih terperinci lagi. Yang kita sekarang bincangkan ni generative AI, iaitu yang masuk ke deep learning, dan kemudiannya dia membincangkan tentang kebolehan dia memproses data, kemudian boleh berinteraksi dengan kita menggunakan natural language programming NLP tu, dan juga dia ada satu lagi computer vision, dia ada kebolehan untuk membaca image, dia boleh membaca video kan. Jadi di Malaysia saya ingat sebenarnya kalau kita nak sebut tentang artificial intelligence tu, AI tu, saya percaya sudah lama juga kita dah ada, terutama mereka yang dalam bidangnya lah, dalam kejuruteraan, mungkin dalam bidang perkomputeran kan, itu dah ada. Tinggal lagi dia menjadi popular sekarang ni disebabkan masyarakat umum dah boleh guna. Kalau dulu mungkin yang menggunakannya memang mereka yang dalam bidang itu, tapi kita orang awam tak menggunakan. Tapi sekarang sebab kita boleh guna macam disebut tadi lah, bagi peguam memudahkan kerja kan, kerana dapat kita selama ni mengambil masa yang berjam-jam, mungkin berhari-hari untuk membaca satu dokumen, dapat diringkaskan. Jadi memang itulah kelebihan AI kan. Dan kelebihan AI yang lain, data-data yang selama ni mungkin memerlukan berhari-hari, berminggu atau berbulan untuk kita baca dalam perpustakaan lah, contoh kita duduk perpustakaan, satu rak tu undang-undang punya je kan. Nak menyemak tu lama, nak membaca sesuatu. Sedangkan bandingkan dengan AI, sebab dia boleh akses data yang maknanya satu library lah mungkin agaknya, paling-paling tidak dalam keadaan, dalam sekelip mata dia boleh akses. Dekat situlah kelebihannya. Cuma ada satu isu lain yang kita kena highlight bila cerita pasal AI ni. Bila kita tak belajar cara prompting, atau cara kita, macam mana kita nak minta pada AI tu untuk menghasilkan output yang kita hendak tu kan, bila kita tak tahu cara memahami macam mana proses atau algoritma di belakangnya, jadi kita akan buat sembrono lah. Bila sembrono, maka hasilnya pun sembrono juga. Sembrono juga. Bila itu dipanggil dalam AI ni dipanggil halusinasi. Jadi halusinasi, jawapan yang diberikan tu barangkali salah. Jadi bagi mereka yang pengguna
yang tidak belajar sekadar nak mengikuti AI, semua AI semua pakai ChatGPT, baguslah, cubalah pakai kan. Tapi kemudiannya dia rasa itu sama macam Google search. Dia search kat sini terus dapat jawapan, ini betul ni. Copy paste tanpa semak. Dekat situlah kesilapan bagi setengah pengguna lah. So bila coach cerita tentang halusinasi ni kan, mungkin ramai yang menganggap bahawa info yang diberikan melalui ChatGPT, melalui mana-mana platform AI ni memang tak boleh digunakan secara in total lah kan. So dia boleh digunakan, tapi kena ada orang kata checking daripada kita sendiri. Macam mana kita nak selarikan dengan kehendak ataupun kegunaan kita tadi itulah kan. Okey, cuma dalam erti kata lain, bila kita guna AI ni, ada tak timbul isu yang mana maklumat yang diberikan oleh AI ni dia melanggar mungkin melanggar undang-undang dari segi copyright, melanggar undang-undang dari segi orang kata hak penulis yang asal tu sendiri. Bila kita gunakan benda tu, boleh timbul tak isu tu? Setakat ni ada sedang dicabar lah. Kalau di Amerika, di UK ada kes-kes yang sedang ChatGPT sendiri kena saman OpenAI, sedang dalam perbicaraan lagi. Kerana isu-isu yang timbul mengatakan dia dapat buat data training tu, data yang diambil tanpa izin. Jadi yang hasil daripadanya tu mirip dengan apa yang ada. Jadi masih lagi dalam grey area sebenarnya. Dan kebanyakan negara tidak ada satu undang-undang khusus tentang AI ni. Jadi kalau kita bincang tentang hak cipta, tentang copyright ni, dia akan berbalik kepada akta yang sedia ada lah. Jadi kena buktikan pula dulu siapa pemiliknya. Cuma untuk keselamatan kita sebagai pengguna, setiap platform yang ada di luar ni, kita panggil LLM ni, large language model kan, sistem-sistem macam ChatGPT ke Claude ke atau Copilot, semua ada terma dan syarat. Tapi biasalah kebanyakan tak baca kan. Jadi kalau baca di situ ada sebut, dan kebanyakannya akan menyatakan bahawa kita sendiri pun kita tak ada ownership pada output itu, dan ianya hak digunakan oleh lebih ramai orang. Siapa pun tak apa, siapa-siapa pun boleh guna, termasuklah untuk digunakan kembali oleh syarikat tu untuk dijadikan data training dia. Jadi sebab dia kena train lebih banyak data, akan lebih baik output dia. Jadi dekat situ masih grey area. Kalau kita di Malaysia pun tidak ada. Kalau di Europe sudah mula ada dah, Artificial Intelligence Act sudah diperkenalkan. Jadi hal ini bagi saya dia akan berkembang selari dengan zaman. Nanti akan wujudlah undang-undang yang akan memeliharanya. Yalah, kat Malaysia sekarang ni pun rasa-rasanya kerajaan yang baru, kerajaan Madani ni nampak dia agak proaktif jugalah kan. Macam baru-baru ni ada multimedia punya undang-undang, macam mana kita nak buat registration, kita perlu pastikan yang akaun-akaun yang kita buka untuk platform media sosial dan sebagainya ni didaftarkan dan sebagainya lah kan. Jadi perkara-perkara macam tu tak mustahil lah kan. Mungkin lambat laun bila kita nak gunakan AI ni, maklumat yang kita kena daftarkan tu mungkin boleh orang kata menjadi satu cara macam mana dia nak guide ataupun nak pastikan kita tak salah gunakan lah perkara tu kan. Okey, saya tertarik nak cerita sikit tentang Coach Suhail punya latar belakang. So mungkin ramai di kalangan kita yang belum mengenali siapa Coach Suhail. Coach Suhail ni sebenarnya adalah seorang peguam tau. Background dia adalah seorang peguam, dan kebetulan bila saya berkenalan dengan Coach Suhail ni, saya sebenarnya attend satu program yang dianjurkan oleh Harta Guam lah beberapa bulan yang lepas. Program tersebut khusus membincangkan tentang kegunaan AI kepada para peguam ni. Jadi masa itulah saya berkenalan dengan Coach Suhail. Bila saya dengar dia punya latar belakang tu, saya agak terkejut. Macam mana seorang peguam boleh berpindah kepada menjadi pelatih ataupun menjadi what we call coach dalam bidang AI ni. So kita nak dengar cerita daripada coach ni. Mungkin coach boleh bagi sikit latar belakang tu. Okey, saya ni sejak kecil lagi saya mungkinlah berkat daripada nama yang diberikan oleh ayah saya kan. Suhail tu maksud dia sahlun mudah. Jadi sebab itu sekolah agama mudah. Jadi saya memang ada satu semangat kalau ada benda baru saya suka belajar, dan mudah untuk saya belajar lah.
Dan sejak daripada zaman universiti kemudian sampailah sekarang, saya tak buat satu kerja je. Saya akan ada diversify. Banyak perkara yang saya cuba. Dan yang menjadi punca saya jadi jurulatih ni adalah disebabkan saya sukakan kebebasan. Jadi jadi jurulatih, kita ada banyak topik, banyak subjek kita boleh sentuh lah, yang kita boleh belajar. Dan dekat situ pula dia ada satu lagi yang saya sudah terbiasa sejak pada zaman universiti lagi, iaitu kita tengok ada adik-adik, ada peserta ni kan, maknanya kita rasa kalau boleh kita nak menyumbang sesuatu yang bila habis je dia belajar pada kita, dia boleh aplikasi, dia dapat manfaat, lepas tu dia pula sebarkan kepada orang lain. Jadi kita rasa satu kepuasan kat situ. Jadi bila perkara tu dah jadi kelaziman sejak zaman universiti, sampailah saya keluar, saya adalah buat macam-macam. Kita pernah berniaga pasar malam ada, kita pernah buat studio fotografi ada, kita pernah buat macam-macam Jadi bila fikir balik, yang rasanya boleh kita boleh cater lebih ramai lagi lah, secara langsung tu adalah training. Cuma pengkhususan pasal AI ni baru tahun ni saya buat betul-betul. Saya buat secara khusus, training saya semua mesti AI. Dan saya bukan jenis apa dipanggil one size fit all kan. Saya tak buat satu modul tu untuk semua. So mesti ada apa, fokus group dia kan. Fokus group. Jadi bila ada fokus group tu, ini adalah kumpulan ejen hartanah. Bila ejen hartanah, kita libatkan AI bagaimana untuk boost productivity ejen-ejen, atau kalau lawyer itu kan, peguam apa yang kita boleh buat, personal branding. Jadi banyak lagi lah. Dan saya rasa dia high time. Dia high time untuk AI. Dan AI ni dia akhirnya dia akan sebati dalam kehidupan kita. Akan sebati. Tapi dia sama macam kalau kata takut kan, ada orang kata takut ni nanti satu hari nanti akan menggantikan manusia. Macam Tesla dah keluarkan robot yang memang menggunakan AI. Orang kata habislah lepas ni tak ada kerja kan. Tahu tak, pernah terjadi rasa takut ni dalam setiap zaman ketika revolusi perindustrian. Setiap zaman, sejak adanya robot, sistem mesin, sejak adanya perkilangan kan, akan jadi isu yang sama. Orang kata nanti jadi apa. Kalau tuan ingat lagi waktu Y2K kita dulu, Y2K semua gelabah masa tu kan. Semua gelabah kan. Tapi akhirnya tak jadi apa pun. Okey. Sama juga dengan kerisauan tentang robot ambil alih. Bukan yang sekarang ni, sebelum ni dah bincang dah. Tapi akhirnya tak boleh ambil alih. Sebab tu saya masih yakin kalau cerita tentang AI ni, adakah dia akan ambil alih? Saya tak percaya dia akan ambil alih, sebab yang menentukan adalah manusia di belakangnya, yang buat coding, buat programming kan. Jadi manusia itulah kena dididik untuk beretika, untuk menjaga nilai. Jadi penggunaan tu hanya alat saja kan. AI tu alat, robot tu alat kan. Jadi kita kena ajar untuk menjadi orang beri manfaat lebih banyak. Betul. Itu yang penting. Okay. Terima kasih banyak atas cerita latar belakang coach tu. Sedikit sebanyak daripada pengalaman yang coach dah timba dalam bidang undang-undang, dalam bidang kejurulatihan tu sendiri kan. So memang kalau attend bengkel ataupun seminar yang coach Suhail buat ni, memang banyak sebenarnya perkara-perkara yang para peserta tu akan dapat. Dan saya sendiri pun masa tu sepanjang satu hari khusus, pagi sampai ke petang tu, saya rasa macam dah habis dah, tengok pukul 5 kan, it's time to say goodbye. Masa tu saya tengok macam kejap je kan masa berlalu kan. Banyak sangat benda yang kita boleh absorb dan belajar daripada coach lah kan. Jadi berbalik kepada cerita yang AI dalam bidang hartanah ni kan. So kita pun sebenarnya bila dalam hartanah anda ni, fokus kita memang lebih kepada bidang hartanah dan hari tu pun saya dah membuka mata ramai perunding-perunding hartanah berkaitan dengan AI ni, dan kita pun dah anjurkan sesi pengenalan kepada mereka kan. Jadi apa yang coach nampak dalam bidang hartanah ni, AI boleh membantu perunding-perunding hartanah lah khususnya kan. Perunding-perunding hartanah dari segi apa tu sebenarnya? Dia banyak segi lah. Dari segi, kalau paling mudah, utama sekali saya difahamkan perunding hartanah ni biasanya dia
mempunyai banyak data yang dapat dari developer kan, dari real agent je kan. Jadi bila data-data tu mengambil masa ni, perundangan tanah ni dia ada appointment pula nak pergi jumpa klien, kemudian dia ada meeting lagi dan sebagainya. Jadi masa itu dia memerlukan pula ada mungkin ada staff yang lain pula untuk membaca, untuk kemudian dari situ data tu nak difahami, nak dibuat pula copywriting untuk buat iklan dekat dalam Facebook, kat social media. Semua ini boleh kita minimize lah. Maksudnya dari segi masa tu selama ni mungkin perlukan 2-3 hari, dalam tempoh mungkin dalam 10 minit je boleh selesai untuk kita hasilkan. Jadi data-data yang begitu banyak tu, seperti kita sebut tadi, kita nak akses secara manusiawi ni, memang kita perlukan masa. Jadi yang itu kita boleh selesaikan dengan memang sangat jauh lah perbezaan masa tu. Hanya kita attach je, macam tuan sebut tadi kan, kita attach. Dan sekarang ada yang terkini yang kita boleh attach secara percuma, 50 dokumen sekaligus. Serentak 50 dokumen. Dahsyat tu. Daripada 50 dokumen kita boleh berinteraksi dengannya. Dia macam tuan pun dah tahu, bila kita buat dalam training kita kan, bila kita buat kursus bengkel, kita dapat tahu yang kalau kita masukkan data kita, dia akan lebih tepat berbanding kita biarkan dia mengambil data dari akses yang bebas kan. Jadi bila kita letak 50 tu, kita boleh terus beritahu macam mana apa yang kita perlukan. Kita perlukan poin-poin penting bagi perundangan tanah ni. Mungkin dari segi kita dah ada template kita. Kita ajarkan kepada AI untuk tahu template tu. Kemudian copywriting kita semudah satu klik saja akan selesai lah untuk dapat copywriting. Itu baru cerita pasal daripada data pindah jadi copywriting. Kemudian kalau sekarang ni saya ingat dah semakin ramai dah perunding hartanah ni dah ada TikTok. Mereka social media kan. Jadi sebenarnya nak buat social media ni ramai orang nak buat. Tapi nak buat konten tak ada idea. Tak ada idea. Bila mati akal ni, dia akan habis semangat lah. Terus dia akan berbalik pada tradisional. Jadi nak kita nak konsisten tu perlukan disiplin yang kuat. Jadi untuk disiplin, paling tidak untuk mengurangkan kita punya tekanan tu adalah untuk kita menghasilkan kalender konten kita. Kalender konten dah siap-siap sebulan, semua tu boleh dibuat guna AI saja. Termasuk kalau tak ada idea nak cerita apa, skrip pun boleh dia bantu hasilkan. Tapi kita berikanlah data. Itulah yang menariknya untuk sahabat-sahabat perunding tanah yang biasa follow hartanah anda ni kan. So kalau anda perasan lah, beberapa bulan kebelakangan ni sebenarnya hartanah anda dah mula menggunakan AI untuk copywriting kami tau. So sama ada anda perasan ataupun tidak, ayat coach ni macam lain sikit je kan. Dia punya gaya bahasa dia macam kadang skema sangat, kadang nampak macam panjang sangat dia punya tu kan. Dan sebenarnya apa yang tuan-tuan mau baca dalam page hartanah anda tu, saya dah mula menggunakan AI sejak seawal bulan Mei hari tu. Seawal bulan Mei hari tu saya dah mula menggunakan AI untuk buat copywriting yang ada. Tapi macam yang saya beritahu tadi lah, daripada apa yang AI cadangkan kepada saya kenalah orang kata semak semula, kena pastikan yang benda tu betul. So sebagai contoh, katalah kita nak buat copywriting berkaitan dengan duty stamp katakan. So macam mana pengiraan duty stamp, formula pengiraan duty stamp. So benda tu kita kenalah check balik. Tak bolehlah terima bulat-bulat daripada apa yang ChatGPT ataupun mana-mana platform AI cadangkan kepada kita lah. Dan penggunaan tu semua percuma. Surprisingly tuan-tuan puan, benda yang tuan-tuan puan akan belajar dalam masa yang sama boleh digunakan setiap hari tanpa apa-apa bayaran. Itu yang paling mustahak. Sebab saya tahu kebanyakan daripada kita ni, bila kita cerita tentang nak gunakan mana-mana platform ataupun gadget dan sebagainya, tools dan sebagainya, kita kena tanya berapa kena bayar dulu, betul tak? Sebab kita sangat-sangat berkira dalam urusan-urusan yang perlukan duit ni kan.
Tapi sebenarnya dalam AI ni kita tak perlu pun bayar. Cuma adalah had tertentu. Penggunaan tu kita boleh guna terhad setakat mana, tapi kalau misalnya kita nak lebih, kita kena bayar, biasalah tu kan. Sama lah macam kita beli kereta, kita beli orang kata apa, handphone ke apa kan. Takkanlah all the way kita nak percuma kan. Kadang-kadang kita nak upgrade benda yang apps yang mana yang perlu dibayar, kita kenalah bayar juga kan. Kereta pun sama juga. Kalau katalah kita nak tambah equalizer ke apa, booster ke dekat speaker kereta ke, kita kena bayar. Manalah kita boleh dapat benda tu percuma, betul tak? Jadi itulah antara perkara yang saya rasa memang sebagai perunding hartanah, you all kena grab peluang ni, belajar tentang AI. Dan untuk makluman semua, sebenarnya hartanah anda akan menganjurkan satu bengkel khusus untuk perunding hartanah sahaja. Macam Coach Suhail beritahu tadi, modul dia takkan pukul rata semua orang kata apa, industri tau. Dia akan select certain industri untuk dia buat modul. Jadi modul yang Coach Suhail dah sediakan ni khusus untuk perunding hartanah sahaja. So you all akan belajar cara nak gunakan AI ni bertepatan dengan kerjaya you all sebagai seorang perunding hartanah. Jadi itu yang saya sangat-sangat mengharapkan you all cubalah, cuba explore ilmu berkaitan dengan AI ni, terutamanya kepada perunding-perunding hartanah yang baru, baru nak start, yang dah lama start pun tapi bisnes sendu ke apa ke pun boleh juga. Boleh juga join kita punya bengkel ni yang akan diadakan di hartanah anda di tempat saya ni pada 7 hari bulan November, hari Sabtu. Kita mula pagi lebih kurang dalam pukul 10 sampailah ke petang pukul 5. Satu hari suntuk kita akan ajar you all macam mana untuk menggunakan AI dengan betul, dan macam mana AI itu boleh membantu dalam membina kerjaya you all sebagai seorang perunding hartanah. Okey. Komen coach tentang perkara tu. Apa yang coach akan bawakan pada 7 hari bulan 11 nanti khusus untuk perunding hartanah tu? Macam mana coach? Okey. Kepada bakal peserta lah. Untuk bengkel ni, saya boleh menjanjikan satu pengalaman yang baru, yang mana kebiasaan kalau kita pergi kursus, yang penting adalah apa yang kita bawa balik. Dan insyaAllah dia macam apa yang tuan sendiri dah alami lah. Habis pada program rasa macam sekejap je, tak cukup. Jadi apa yang kita akan pelajari dalam kelas ni, dia termasuk yang tadi kita sebut, macam mana kita mengendalikan data dengan cepat, dan untuk kita memahami apa saja dalam data tu, dan kemudian boleh juga kita tukar dia menjadi image, menjadi grafik atau diagram. Kemudian dari situ juga copywriting. Kemudian kita akan belajar juga tentang macam mana nak buat konten, nak buat konten. Kemudian yang penting juga ni automation. Automation macam mana kita daripada kita dapat message, kita nak automate message itu dengan jawapan-jawapan yang dah sedia ada. Daripada situ kita bawa dia sampailah kita boleh close sale kita. Yang itu antara yang bagi saya sangat penting. Dan antara punca kepada bagaimana copywriting kita ataupun konten kita tu boleh jadi FYP, boleh jadi viral, boleh jadi carian tertinggi, adalah dengan memahami SEO. SEO zaman dulu bincangnya pasal SEO Google saja. Tapi sekarang SEO ni dia ada pada semua media sosial. Jadi kita kena pastikan SEO keyword yang betul untuk kita. Bila kita buat posting, memang orang akan cari, mesti jumpa kita. Jadi kaedah ni kena belajar lah. Kena belajar lah. Dan saya boleh janjikan itulah. Maksudnya habis daripada bengkel kita, pasti akan terus boleh praktiskan. Itulah maknanya dalam erti kata lain, benda yang you all belajar ni kena praktikkan lah. Jangan belajar, dah habis belajar tu mungkin sehari dua je semangat, lepas tu terus apa ni tak semangat buat ke apa kan. Dan benda ni orang kata practice makes perfect. Kita buat benda tu kena selalu. Dia tak boleh buat hari ni, lepas tu rasa-rasa macam alamak tak best lah, apa feedback daripada orang tak ramai ke apa ke. Jangan putus asa, kita kena berterusan. Macam saya beritahu tadi, sepanjang tempoh PKP, saya duduk kat rumah, saya buat live. Mula-mula live saya tak ada orang tengok. Live saya adalah 5-6 orang. Itu pun saya rasa saudara mara, kawan-kawan yang mana yang saya beritahu tu, dia orang tengok lah live saya kan. Tapi adakah saya putus asa? Tidak. Sepanjang tempoh PKP, tuan-tuan dan puan, sepanjang tempoh PKP, kita berkampung kat rumah lebih kurang dekat 2 bulan. Sepanjang tempoh tu setiap hari tau, without fail. Coach Suhail pun dia buat dia punya konten sepanjang tempoh PKP tu, dia buat sebelah petang. Dia punya petang lah, saya punya pagi kan. Jadi maknanya benda tu perlukan konsistensi. Bila kita belajar satu ilmu yang baru, kita praktikkan ilmu yang baru tersebut secara konsisten, insya-Allah hasilnya tu pun kita akan dapat.
Tapi kalau katalah kita belajar, hari ni kita belajar, lepas tu kita buat 2-3 hari lepas tu kita dah tak buat, kan, kita rasa alah penat lah nak buat benda ni macam. Tapi itulah sebenarnya benda itulah yang menyebabkan kita gagal. Sebab kita tak konsisten, dan benda ni memang perlukan konsistensi. FYP dekat TikTok tu sebenarnya tuan-puan, saya terus terang saya cakap lah, saya pun konten saya di Hartanah dan Anda, TikTok Hartanah dan Anda, YouTube dan sebagainya, semua konten-konten yang saya buat tak semua sebenarnya yang FYP, kan. Ada segelintir je, mungkin dalam 4 ataupun 5 video saja yang masuk FYP, yang lain tak masuk FYP pun. Mungkin ada dalam 200 orang ataupun 300 orang je yang like dan sebagainya, kan. Tapi kenapa saya teruskan juga? Sebab sebenarnya macam coach tadi, algoritma tu TikTok dia nak tengok berapa rajin you buat konten, berapa kerap you buat konten. So salah satu daripada konten yang you buat tu memang kalau you consistently buat setiap hari, insya-Allah dia akan push untuk FYP kan you punya konten tu. Itu yang saya boleh katalah kat sini, sebab pengalaman saya sendiri, pengalaman Coach Suhail sendiri, kami dah lama dalam industri orang kata buat konten dan sebagainya ni, memang kita rasa itulah antara perkara ni. Dan bila ada AI ni, dia memudahkan kita nak belajar cara macam mana nak buat konten yang orang kata menarik, dan dalam masa yang sama SEO yang Coach sebutkan tadi tu, itulah key untuk membolehkan video kita tu pergi lebih jauh. Okay. So pada 9/11 nanti saya nak serulah semua perunding-perunding hartanah yang mana baru dalam industri ni, yang dah lama tapi masih lagi tercari-cari rentak, yang tak tahu cara macam mana nak boostkan marketing anda dan sebagainya, datanglah beramai-ramai ke Hartanah dan Anda. Kita adakan di bilik seminar tempat studio podcast ni sebenarnya di bilik seminar Hartanah dan Anda juga, dan kita jemputlah semua untuk belajar sesuatu yang baru daripada Coach Suhail. Dan insya-Allah saya boleh bagi jaminan lah sebenarnya, jarang sebenarnya saya bagi jaminan ni, ini jaminan warranty tau. Saya boleh bagi jaminan yang anda akan dapat ilmu baru yang tak pernah anda dapat sebelum ni. So itu yang saya berani bagi tahu, dan saya berani ajak anda. Anda pun tahu dah lama sebenarnya Hartanah Anda tak menganjurkan seminar ataupun kursus di Hartanah Anda. Last time kita buat dengan Cikgu Jamrus dulu, lama dah kan. So kali ni kita buat sebab saya rasa ilmu ni sangat-sangat sayang kalau saya tak sebarkan kepada semua. Sebab tu saya perlukan anda datang, anda dapat luangkan masa selama satu hari, 9-11 tu hari Sabtu, dari pagi sampailah ke petang, insya-Allah. Okey. So kita dah sampai ke penghujung sebenarnya ni. Sedar tak sedar lebih kurang dalam 30 lebih minit kita bercakap. So untuk masa kecederaan ni, saya nak jemput coach bagilah kesimpulan daripada apa yang telah kita bincangkan, khususnya berkaitan dengan AI dalam industri hartanah ni. Silakan coach. Okey, bagi kita sebagai satu kesimpulan tentang kita bincang tentang AI dan hartanah ni, bagi saya dia bukan sekadar hartanah kan. Jadi maknanya AI ni fungsi dia untuk segala kehidupan kita harian ni, termasuklah hartanah, maknanya dalam urusan hartanah. Jadi bagi mereka yang sebagai ejen ke, sebagai perunding ke, sebagai apa sajalah yang berkait dengan hartanah ni, memang begitu banyak data. Yang paling penting data tu. Data paling penting. Paling banyak data. Sebab sebagai contoh klien ataupun prospek klien kita, bila datang dia akan tanya semua adalah data fakta yang diperlukan. Tapi fakta-fakta itu memerlukan kita masa untuk study lebih banyak, untuk kita faham. Dan perkara inilah yang kita nak percepatkan untuk kita betul-betul senang, semudah dengan kalau soalan tu datang secara mengejut, kita boleh terus semak dekat ChatGPT kita untuk kita dapatkan jawapan. Jadi itu menambahkan lagi keyakinan pada prospek klien kita dengan apa yang kita sampaikan. Jadi dengan cara itu lebih mudah lah, sebab apa pun akhirnya matlamat kita nak close sale, kita nak ada klien yang beli kan. Jadi kita kena pertingkatkanlah kebolehan kita gitu, supaya kita dapat lebih banyak sale dan kemudiannya menambahkan lagi pendapatan kita. Sebab diorang selalu ngeluh kot. Saya selalulah dengar apa yang diorang ceritakan. Sekarang ni industri hartanah nak dapatkan prospek buyer sikit punya susah. Ramai orang yang tak ada duit lah, dah dapat buyer, dah masuk deposit, tiba-tiba loan tak lepas lah, macam-macam. Jadi itulah daripada apa yang coach beritahu, sebenarnya penggunaan AI ni, anda boleh buat filtering juga. Filter dulu prospek buyer yang anda nak bawa tu, nak tengok viewing dan sebagainya tu, kita boleh filter dulu sama ada dia ni betul-betul layak ataupun tidak beli rumah tu. Hanya dengan
minta diorang sediakan dokumen, contoh payslip dia, dia punya EPF statement dia, EA form dia, kita minta daripada diorang. Okey, cakap encik, saya perlu dapatkan you punya bank statement, you punya EA form, you punya EPF statement, bank payslip dan sebagainya, sebab kita nak buat filtering dulu. Kita nak screen dulu sama ada anda ni layak ataupun tidak dengan rumah yang anda bercadang nak beli ni. Sebab AI boleh gunakan platform AI tu kita boleh gunakan untuk buat filtering tu juga tadi. Saya pernah cuba dan benda tu alhamdulillah dengan apa yang saya cuba tu berjaya. Dan kita tak perlu buang masa dah. Kalau misalnya kata kita dah filter prospek tu daripada awal dan kita tahu yang sebenarnya prospek ni tak layak berdasarkan pada dokumen yang ada dan sebagainya, kenapa kita nak buang masa nak bawa prospek tu pergi tengok rumah tu lagi? Kita dah boleh terus cadangkan kepada dia, encik, sebenarnya minta maaf cakap, rumah yang encik nak beli ni harga dia tinggi sikit daripada kelayakan pinjaman yang encik boleh minta kan. Jadi saya cadangkan encik tengok rumah satu lagi ni, rumah ni tak jauh sikit daripada tempat yang encik nak beli ni dan harganya lebih murah sikit. So kita cadangkan terus macam ni, dan tak payah buang masa lah. Dan itu akan menampakkan yang kita ni sebagai seorang yang profesional. Kita tak kejar duit dia kan. Definitely sebagai ejen kita nak jual rumah yang lebih mahal sebab komisen kita lebih tinggi, betul tak? Tapi kalau kita act macam tu, kita buat dia rasa yang dia ni dihargai sebab kita sendiri mencadangkan kepada dia daripada apa yang kita gunakan AI tadi tu untuk filter dia dulu. Ni kita beritahu lah dengan dia kan, sebenarnya daripada apa yang saya tengok dokumen yang cik ada ni, memang kita suggest sebaiknya cik cari rumah yang lebih berpadanan dengan kelayakan cik untuk minjam lah. Bukan kita nak merendahkan dia ataupun sebagainya kan. So itu sebenarnya langkah-langkah yang kita boleh ambil lah dengan menggunakan AI itu tadi. Jadi jangan lupa 9 bulan 11 hari Sabtu kita akan belajar tentang AI ni bersama dengan Coach Suhail. Jadi dah sampai ke penghujung dah Coach. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Coach Suhail atas kelapangan masa yang diberikan untuk bersama-sama dalam podcast Hartanah anda ni. Saya harap Coach jangan orang kata perserik lah datang lagi ke platform podcast kita ni. Dan saya difahamkan dalam beberapa minggu yang akan datang ni juga, sebelum kita nak pergi ke 9 bulan 11 tu, banyak juga jadual-jadual coach training dan sebagainya kan. Dan mungkin coach boleh bagi hebahan sikit tentang bisnes yang coach buat selain daripada menjadi jurulatih AI ni. Ada dengar cerita bawa ke China kan. So mungkin boleh cerita sikit tentang benda tu. Saya juga adalah perunding untuk B2B lah, bisnes ataupun entiti swasta dengan government, melibatkan China lah. Jadi saya kerap lah ulang alik ke Yunnan khususnya. Yunnan. Sebab saya terlibat bermula dengan pengkajian sejarah pasal Laksamana Cheng Ho. Jadi daripada situ nampak ada peluang bisnes, kita pun bantulah kan. Jadi kalau AI ni sendiri satu training yang saya buat secara bengkel, tapi kepada mereka yang ada kemampuan untuk hire servis kami, untuk kita buatkan personal branding, memang secara bulanan kita jaga dia account, kita buat betul-betul untuk dia. Itu pun antara servis yang kita buat lah. Jadi itu bergantung kepada keperluan. Yang penting sekarang ni kita nak sama-sama maju dengan apa yang ada lah, dengan bantuan teknologi yang kita ada. Jadi kita kena grab lah. Sebab akhirnya apa yang penting dalam apa jua perkembangan dalam dunia ni, kita jangan ketinggalan. Itu je. Kerana apabila kita ketinggalan, kadang-kadang kita selalu terjadi kita prejudis terhadap atau berprasangka buruk terhadap sesuatu yang kita tak tahu. Jadi tu yang jadi orang kata AI ni bahaya ni. AI ni lah dajjal akhir zaman. Macam-macam kan. Jadi sebab sebenarnya isu dia kejahilan, kita tak tahu dalam perkara tu. Tapi bila kita dah tahu, baru kita tahu rupa-rupanya bagus manfaatnya. Tapi kalau kita dah terlewat, tidak adalah masalah. Cuma kita rugilah. Kita dah dari segi masa kan. Dari segi masa, dan kita kalau kata naik train tu, kita dekat coach belakang, kita ikut je lah. Jadi macam tu lah. Apapun kita grab yang terbaik lah bagi saya. Apa program yang akan dibuat oleh Hartanah dan anda ni, terutamanya mereka yang terlibat dalam hartanah lah, perunding hartanah, bagi saya kalau tanya wajib hadir. Wajib hadir. Okey. So kita dah sampai ke penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada Coach Suhail, dan insya-Allah ada rezeki kita akan jumpa lagi dalam podcast Hartanah anda pada episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.